A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita sama-sama dapat menjalankan PDPR 3.0. Kali ini pada hari ini untuk mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 3, kita akan masuk dalam bidang ibadah, unit yang ketiga, yang bertajuk Mari Bersyukur. Okey. Dan Ustaz Arab, insya-Allah kamu semua murid-murid tahun 3, Ustaz pasti kamu semua sudah tahu apa itu yang dikatakan bersyukur. Bersyukur, terima kasih, rasa senang hati menerima pemberian dan sebagainya. Okey, kita lihat muka surat 134. Kita tengok ada perhati dan baca. Di sini ada gambar apa? Gambar pemandangan KLCC yang terdapat di Kuala Lumpur. Okey. Kalau kita tengok gambar ni, kalau kita rasa bersyukur, apa yang kita dapat faham. Kita dapat faham di negara kita ni ada ada bandar Kuala Lumpur, lepas tu ekonomi pun bagus, kerajaan dapat membina KLCC, bangunan-bangunan, sektor ekonomi berjalan seperti biasa, manusia dapat makan, dapat tinggal, dapat hidup dan sebagainya. Jadi kita sebagai seorang Islam, kita haruslah bersyukur. Cuba tengok gambar yang kedua. Gambar yang kedua kita ada tengok pemandangan sawah padi. Ustaz pun sangat maklum, kamu pun dah biasa tengok sawah padi. Apabila kamu tengok sawah padi, apa rasa kita rasa? Kita rasa bersyukur atau tidak? Dengan adanya sawah padi, dengan adanya para petani, para pesawah yang menjalankan aktiviti penanaman padi, menuai padi dan sebagainya, kita rasa bersyukur kerana dengan adanya pihak-pihak ini, pesawah padi dan sebagainya, kita dapat makan nasi. Dengan makan nasi kita rasa bersyukur. Okey, seterusnya kita tengok apakah pengertian bersyukur, apakah pengertian syukur. Syukur bererti berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggunakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kehendaknya. Kita berterima kasih kepada Allah SWT dengan menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendaknya. Allah dah bagi nikmat pada kita, atas kita tunjukkan rasa syukur kita itu dengan kita gunakan yang nikmat Allah beri itu sesuai dengan kehendak Allah SWT. Contohnya, kita dah makan, kita ada tempat tinggal dan sebagainya. Kita rasa syukur, kita gunakan tempat tinggal kita dan apa yang kita makan tu untuk beribadah kepada Allah. Contoh, kalau bila kita dah makan nasi, kita rasa badan kita segar, kita buatlah baik, kita buat beribadah, buat aktiviti-aktiviti soleh yang lain seperti menolong orang, menolong kedua ibu bapa dan sebagainya. Seterusnya kita tengok apakah konsep syukur. Apa konsep, iaitu mengungkapkan pujian kepada Allah SWT melalui lidah kita. Mengakui nikmat Allah SWT dengan hati dan menggunakan segala nikmat itu mengikut kehendaknya. Konsep syukur yang pertama ialah mengungkapkan pujian kepada Allah SWT melalui lidah. Contohnya, kalau kita dapat kejayaan dalam ujian, kita dapat hadiah daripada ibu bapa kita, daripada seseorang, daripada kakak kita mula kita syukur kepada Allah SWT itu dengan lidah. Caranya kita ucapkan Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah Ta'ala. Syukur, Alhamdulillah, dapat juga aku hadiah. Satunya mengakui nikmat Allah SWT dengan hati. Maknanya kita dah ungkap dengan lidah, lepas tu kita pun ungkap dengan hati. Maknanya Alhamdulillah, kita sebut dalam hati, Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Seterusnya kita gunakan apa yang kita dapat itu untuk mengikut kehendaknya. Contohlah kata kita dapat katalah hadiah kereta contoh, ataupun hadiah motor. Kita gunakanlah nikmat kereta atau motor tu yang kita dapat tu, kita syukur kepada Allah dengan kita ikut apa yang Allah hendak. Contoh pergi ke masjid, bawa motor pergi, tolong bawa mak kita pergi pasar,
Kalau contoh kita tiba-tiba dapat jadi orang kaya, kita buat niaga ke bisnes ke apa, untung banyak, bersyukur pada Allah. Kita gunakanlah untung kita, duit kita itu untuk bersedekah ke, sponsor mak ayah kita pergi haji ke, tolong kawan-kawan kita yang memerlukan. Okey, tengok di bawah sini, nyatakan ciri-ciri orang yang bersyukur. Kamu fikirkan apakah ciri-ciri orang yang bersyukur. Kalau bagi ustaz, ciri-ciri orang yang bersyukur tu dia akan rasa pertama, kita tengok dia macam gembira, lepas tu dia rasa rendah diri, sebab dia rasa apa yang dia dapat tu, nikmat tu bukan atas usaha dia semata-mata, itu atas nikmat Allah juga. Allah bagi, bersyukur. Allah tak bagi pun bersyukur, insya-Allah. Seterusnya dalil nakli, iaitu apa dalil nakli? Dalil yang bersumberkan daripada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Yang bermaksud, ingatlah ketika Allah memberitahu bahawa demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah nikmatku kepada kamu. Ayat Quran yang terdapat dalam surah Ibrahim, surah yang ke-14, ayat yang ke-7. Allah telah beri peringatan kepada kita ketika Allah memberitahu bahawa demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah nikmatku kepadamu. Allah dah janji, barang siapa yang bersyukur kepada Allah SWT, Allah akan tambah nikmatnya. Dulu, zaman-zaman dulu, tak ada kereta api, tak ada LRT, tak ada monorail. Sekarang dah ada. Bila dah ada, memudahkan orang yang dari contohlah dari Pelabuhan Kelang nak kerja dekat KLCC, senang je naik LRT, naik kereta api. Dulu orang jalan kaki, naik kereta kuda nak daripada Kuala Lumpur nak ke Lostar, nak ke Kedah. Sekarang ni senang. Dah ada kapal terbang. Contoh kalau dari Kuala Lumpur nak balik ke, nak pergi ke Tawau ke, pergi ke KK ke, kalau dulu naik kapal laut mau 7 hari, sekarang dah 2 jam, 1 jam, senang. Itu makna semua yang ada ni kita bersyukur. Maknanya apa yang ada ni adalah untuk memudahkan kita. Seterusnya, cara bersyukur. Cara bersyukur kita terbagi kepada dua, iaitu cara bersyukur kepada Allah SWT. Yang kedua, cara mengungkapkan terima kasih kita kepada sesama manusia. Pertama, kita tengok dulu cara kita mengungkapkan terima kasih, bersyukur kepada Allah SWT. Yang pertama, Allah perintahkan kita menunaikan solat fardu. Antara ciri-ciri orang yang bersyukur atas nikmat Allah ialah dia melaksanakan atau menjaga solat fardu. Ada 5 waktu solat fardu: solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isyak. Pertama sekali, ni poin yang pertama. Kalau kita nak bersyukur kepada Allah Ta'ala, ini menunaikan solat fardu. Ini pokok agama, tiang agama. Okey. Yang kedua, membaca Al-Quran. Cara kita mengucapkan terima kasih kepada Allah Ta'ala ialah dengan membaca Al-Quran. Paling-paling pun satu hari dapat satu muka surat pun dah kira bagus dah, kira Alhamdulillah. Yang kedua, qanaah dalam kehidupan. Apa maksud qanaah? Qanaah tu kita rasa cukup. Kita rasa bercukupan. Kalau kita rasa tak cukup, kalau kita ni dah kaya, kalau katalah macam tu, ustaz ni dah kaya, ada rumah banglo 10 biji, kereta 20 biji, kereta besar-besar, tapi kalau tidak ada sifat qanaah dalam hati, tak rasa cukup, rasa macam nak lagi. Tapi kalau kita ada rasa qanaah atau dalam kehidupan kita rasa cukup, alhamdulillah. Macam kita rasa kaya dan bercukupan. Nampak? Seterusnya, selalu menyebut alhamdulillah. Dapat rezeki makan nasi, alhamdulillah. Dapat markah yang baik dalam ujian, alhamdulillah. Dapat pakaian-pakaian pergi sekolah yang bagus, kasut yang bagus, dihantar, diambil dari sekolah balik ke rumah, kita sebut alhamdulillah. Okey, seterusnya kita pergi cara mengungkapkan syukur kita atau terima kasih kepada sesama kita, sesama manusia. Yang pertama, apabila Allah bagi rezeki lebih kepada kita, contoh ustaz Allah bagi rezeki pada ustaz lebih, dapat duit lebih ke apa semua, kita selalu bersedekah. Tahu bersedekah kan? Kita sedekah pada kawan-kawan
ataupun daripada orang lain yang memerlukan. Seterusnya kita menghargai orang lain. Contoh kalau ada orang lain tolong kita, tolong membantu kita, kita ucapkanlah ucapan terima kasih. Macam contoh katalah kamu tolong ustaz, katalah kereta ustaz rosak, kamu tolong, kamu sekolah lagi, badan pun tak besar, nak tolak pun susah, kamu pun balik ke rumah bagi tahu ayah kamu ke pakcik kamu, kata abah, bang, kereta ustaz rosak, ustaz pun terima kasihlah kamu, terima kasih kerana tolong ustaz, kena bagi tahu orang lain untuk tolong ustaz tolak kereta. Seterusnya menghindari perasaan dengki. Contoh kalau untuk mengukuhkan kesyukuran, kita elakkanlah perasaan dengki. Tengok orang dapat lebih, aku dapat sikit je, ni aku dengki ni, tak payah. Kita mesti ada rasa cukup, dan kita mesti buat usaha yang terbaik untuk mencapai yang terbaik. Yang seterusnya membantu orang yang memerlukan. Allah bagi kita, contoh kita kesihatan, badan kuat, lari pun kuat. Lepas tu kalau kita nampak orang lain yang ada masalah, kita pun tolonglah, kan? Contoh kalau kita nampak ada pakcik tu nak motor dia rosak ke, kereta rosak, kita tolong yang semampu mungkin. Kalau kita tak mampu, mungkin kita boleh tolong minta bantuan kepada orang lain yang kita kenal di situ. Okey, yang seterusnya, syukur kita tadi. Yang pertama, cara bersyukur kita kepada Allah SWT. Yang kedua, mengungkapkan cara bersyukur kita atau terima kasih kita sesama manusia. Seterusnya, cara mengungkapkan syukur kita terhadap alam sekitar. Okey, terhadap alam sekitar macam mana? Yang pertama, kita menjaga kebersihan lah. Menjaga kebersihan maknanya kita dah rasa bersyukur, kita dapat nikmat daripada Allah Ta'ala, dan hati kita rasa happy, tenang. Takkan kita nak tengok kawasan sekeliling kita kotor, betul tak? Macam contoh kalau kita dah dapat rumah, walaupun rumah tu kecil ke besar ke, dapat rumah kecil pun, rumah kayu, tapi kalau kita rasa bersyukur, kita tetap jaga kebersihan. Yang seterusnya, tidak membazir. Macam kita dah ada air, ada elektrik, ada barang-barang keperluan di dapur. Maknanya antara cara untuk bersyukur, kita tidak membazir. Kita gunakan air, gunakan elektrik, gunakan bahan makanan kita dengan secukupnya, tidak membazir. Yang seterusnya, mengurangkan pencemaran. Apabila kita dah jaga kebersihan, kita tidak membazir, kita tidak mengurangkan, kita mesti mengurangkan pencemaran. Antara cara kita mengungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Taala. Contoh, kita nampak sampah, kita buang di tempat yang sepatutnya dalam tong sampah. Kalau kita dah besar nanti nak tukar minyak hitam ke, minyak hitam tu kita jangan buang ke dalam parit-parit. Kita buang ke tempat yang sepatutnya. Yang seterusnya, melakukan pemeliharaan. Apa pemeliharaan? Maknanya kita memulih alam sekitar. Contoh, nanti kalau kamu dah besar, tengok hutan tu dah gondol ke, banyak hakisan ke, tiba Allah bagi kaya, kamu jadi orang kaya, mungkin kamu boleh keluarkan duit untuk sedekah, menyumbangkan kepada mana-mana NGO ke, mana-mana yayasan untuk melakukan pemulihan alam sekitar. Contoh, menanam semula pokok-pokok, menanam pokok bakau di tepi pantai dan sebagainya. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan terus kepada kepentingan mengamalkan sifat syukur. Apa pentingnya kita mengamalkan sifat syukur? Yang pertama, sifat syukur ini akan memberikan kita kekuatan dan ketabahan. Memberikan kita kekuatan dan ketabahan. Contoh kekuatan dan ketabahan. Contoh kalau katalah contoh katalah Ustaz rezeki lah, dapat kereta pun biasa-biasa je, tak dapat kereta mahal-mahal, kita rasa bersyukurlah kekuatan kita. Ini pun nikmat Allah. Walaupun aku pakai kereta Proton Saga ke, kereta Pro 2 kancil ke, tapi Alhamdulillah, inilah nikmat yang Allah bagi kepada aku. Alhamdulillah. Maknanya kita akan rasa kuat dan tabah. Kita tak ada rasa dengki, tengok orang lain pakai kereta mahal-mahal, dengkinya. Tak ada, insyaAllah. Yang kedua, rajin mengerjakan amal soleh. Contoh tadi, amal soleh apa tadi? Amal soleh, solat 5 waktu, baca Quran, tidak membazir, saling bantu-membantu, tidak dengki dan sebagainya. Yang ketiga, tidak lalai dengan kemewahan. Maknanya kalau kita dah mewah nanti, dibagi rezeki jadi orang kaya,
kita tak lalai. Maknanya semua kekayaan ni ataupun sebaliknya semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh bagi dan Allah boleh ambil balik. Seterusnya yang keempat, diredai Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan, insya-Allah. Asalkan kita solat 5 waktu, kita buat baik, melaksanakan amal-amal soleh, Allah akan redha dalam kehidupan kita di dunia. Dan seterusnya akan membawa ganjaran pahala tu, kebaikan tadi tu sebagai bekalan di akhirat nanti. Okey, seterusnya yang ke-5, digandakan nikmat oleh Allah SWT. Allah dah janji tadi dalam surah Ibrahim ayat ke-7. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah SWT, nescaya Allah akan tambahkan rezekinya, insya-Allah. Itu janji Allah SWT. Mungkin hari ini, besok, sebulan lagi, 2 bulan lagi. Yang penting kita bersyukur. Yang terakhir, sebagai bukti menghargai nikmat Allah Taala, itu kita kita ungkapkan alhamdulillah. Dalam hati pun rasa alhamdulillah. Jangan dekat mulut alhamdulillah, tapi dalam hati ya Allah mengeluh-ngeluh aku semua ni, kenapa aku begini begitu. Jadi tak mau. Maknanya di mulut kita ucap alhamdulillah, di hati pun kita ucap alhamdulillah. Okey, yang last sekali, yang terakhir, apakah rumusan daripada bersyukur? Sifat bersyukur ni, kita hendaklah sentiasa mengucapkan alhamdulillah sebagai bukti mensyukuri kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini untuk tahun 3 kita dah belajar unit yang ketiga, mari bersyukur dalam bidang adab. Mari bersyukur, dapat nikmat ucapkan alhamdulillah. Hari ini kita dah belajar tentang pengertian syukur. Pengertian syukur sini berterima kasih kepada Allah dengan menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendaknya. Konsep syukur itu apa? Mengungkapkan pujian kepada Allah melalui lidah. Lepas tu kita akui dengan hati dan kita amalkan, kita gunakan segala nikmat yang kita dapat itu mengikut dengan apa yang Allah kehendaki, yang sesuai dengan kehendak Allah SWT. Lepas tu ada dalil nakli, surah Ibrahim ayat yang ke-7. Okey, seterusnya kita tengok cara bersyukur. Bagaimanakah carakah kita hendak bersyukur? Di sini bagikan pada 3. Cara bersyukur kita kepada Allah SWT, cara bersyukur kita kepada manusia, ataupun cara berterima kasih kita kepada manusia, dan seterusnya kepada alam sekitar. Tengok kepada Allah SWT, solat fardu, baca Quran, qanaah. Qanaah ni maksudnya rasa cukup, bercukupan. Dalam kehidupan yang seterusnya selalu menyebut alhamdulillah. Kepada manusia, selalu bersedekah, menghargai orang lain, menghindari perasaan dengki, membantu orang lain yang memerlukan. Seterusnya rasa bersyukur kita ke alam sekitar, menjaga kebersihan, tidak membazir, mengurangkan pencemaran, melakukan pemuliharaan. Kita pulih balik alam sekitar. Okey, contoh kepentingan mengamalkan sifat syukur. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama, memberi kekuatan dan ketabahan. Yang kedua, rajin mengerjakan amal soleh. Amal soleh yang paling pokok ialah solat. Jaga solat, insya-Allah. Yang lain semua jagalah, insya-Allah. Yang ketiga, tidak lalai dengan kemewahan. Walaupun dah mewah, walaupun dah kaya, jadi jutawan, insya-Allah tetap rasa qanaah, tidak rasa sombong, bangga diri dan sebagainya. Kita tidak lalai, tetap rasa rendah diri, bersedekah, memberi sumbangan kepada mereka yang memerlukan. Yang keempat, diredai Allah SWT dalam kehidupan. Yang kelima, digandakan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, sebagai bukti menghargai nikmat Allah Taala. Jadi rumusannya, apabila kita dapat satu nikmat, kita ucapkanlah alhamdulillah. Itu sahaja. Jadi di akhir kalam, Ustaz harap kamu semua dapat mengulang kaji di waktu PKP 3.0 ini. Jadi semoga kita semua dimudahkan dalam mengajar dan belajar dan sebagainya. Jadi itu sahaja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.